akan kehebatan kepimpinan, perundangan, penguatkuasaan, kehakiman dan pentadbiran pengurusan. Kita sama-sama melihat betapa undang-undang yang keras gagal menghapuskan penyalahgunaan dadah, walaupun pengedaran dadah hukum mati mandatari sehingga hari ini tak dapat diatasi. Jenayah berat, rasuah, apalagi yang lebih ringan daripadanya sudah tentu jauh untuk mengatasinya. Kebendaan yang diatur oleh ilmu ekonomi yang betul adalah keperluan manusia yang menjadi rukun hidup. Dalam masa yang sama, pengawasan ruh yang dikawal oleh iman dan akhlak terhadap seseorang manusia dalam hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan alam sekitar. Alam semesta adalah asas pembangunan modal insan, di samping akal yang diisi dengan ilmu yang memberi manfaat. Islam tidak memaksa penganut agama lain masuk Islam, namun Islam menerima kebijaksanaan bersama yang dinilai oleh perasaan sejagat dengan cara yang terbuka. Dengan sebab itu semua pihak menerima Islam sebagai agama persekutuan setelah mereka memahami objektif dan takrif daripada Islam itu sendiri. Islam merupakan sikap terbuka terhadap semua kebijaksanaan tanpa memaksa penganut agama lain. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menjauhi taghut, pelampau batas yang zalim, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah yang adil, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang mendengarkan perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Islam mengajar orang yang beriman bukan sahaja menerima yang terbaik daripada Al-Quran dan Sunnah, juga menerima pandangan manusia terbaik dan bijaksana. Sama ada Islam dan bukan Islam. Dihurai lagi oleh sabda Nabi SAW, Al-hikmatu dhallatul mu'min fa'anna wajadaha fawahaqqu biha. Kebijaksanaan adalah barang tercecer, kepunyaan orang yang beriman. Laksana barang tercecer, kepunyaan orang yang beriman. Di mana saja dia jumpa, dia mesti pungut. Maka Islam mengambil tamadun bernilai berseluruh dunia, China, India, Rom, Parsi, Greek, Mesir, Yaman dan lain-lain, dari timur dan barat. Dengan lahirnya tamadun Islam, kepersatuan kemajuannya berlaku dengan penterjemahan berbagai hasil kajian daripada semua bangsa ke dalam bahasa Arab. Dengan memandu tamadun berasas modal insan yang beriman dan berakhlak mulia, tamadun barat yang mencipta berbagai-bagai kemajuan kebendaan hari ini adalah selepas terjemahan buku berbagai ilmu daripada bahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Kejatuhan tamadun Islam setelah lemahnya iman dan hilangnya akhlak mulia dengan berlakunya kezaliman dan maksiat. Begitu juga lahirnya tanda-tanda kemusnahan tamadun barat terkini, kemusnahan ekonomi, huru-hara dunia menggunakan senjata yang melampaui batas kerana konsep sekularismenya yang memisahkan urusan hidup yang beriman dan akhlak. Negara kita yang masih terpengaruh dengan tamadun barat tetap menerima nasib yang sama, seperti juga negara-negara membangun yang lain, bahkan menunjukkan kelemahan keyakinan lebih daripada masa-masa yang terdahulu. Kalau di zaman Tengku Abdul Rahman wujudnya Perkim, zaman Tun Abdul Razak Masjid Negara, zaman Tun Husin bulan dakwah, zaman Tun Mahathir penerapan nilai-nilai Islam, zaman Tun Abdullah Islam Hadari, dan sekarang di bawah slogan Satu Malaysia yang tidak tertulis imej Islamnya walaupun sekadar tulisan. Apabila sengaja dicetuskan isu kalimah Allah mahu digunakan oleh penganut agama lain, ramai yang kehilangan punca sebenar sehingga mencetuskan bibit negatif, walaupun secara negatif bahawa perkataan ini pernah digunakan oleh penganut agama lain dengan pemahaman yang salah mengikut bahasa Al-Quran.
Kerana Allah bermakna Tuhan Maha Esa, terkandung di dalamnya segala nama-nama yang indah bagi Tuhan yang Maha Esa, sifat-sifatnya yang maha suci. Tidak boleh menyembah malaikat Dia sahaja, mestilah menerima hukum-hukum dan undang-undangnya secara mutlak, hanya mengadakan undang-undang dan peraturan yang diizin oleh Allah sahaja. Namun kita tidak boleh memaksa dalam urusan dalaman penganut agama lain. Menyebut nama Allah tanpa mengganggu kita, mengapa kita tidak menerima secara positif? Secara positif, setelah kumpulan bukan Islam mahu menggunakan kalimah Allah, maka kerajaan berani untuk mengubah rukun negara yang pertama daripada beriman, percaya pada Tuhan, kepada percaya kepada Allah. Kita minta supaya kerajaan meminda rukun negara yang pertama, percaya kepada Allah. Kita menerima secara positif apa yang positif yang ditundukkan oleh kalangan bukan Islam. Walaupun terdapat kekeliruan di kalangan orang Islam, tanggungjawab kita ialah menerangkan kekeliruan itu bagaimana yang diajar oleh Al-Quran Al-Karim. Al-Quran tidak menghalang penganut agama lain menggunakan perkataan Allah sebelum Islam di masa hayat Nabi Muhammad SAW, tetapi menjelaskan apa makna kalimah Allah mengikut fahaman kami, tanpa memaksa mereka menganut agama kita. Kita berhujah sekiranya berlaku kekeliruan itu. Dalam surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad oleh kerajaan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW kepada Raja Mesir yang menganut agama Kristian, dalam surat itu ditegaskan, ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu, yaitu Allah. Kami Islam menggunakan memakai kalimah Allah, kamu juga pakai kalimah Allah sama, tetapi mana kalimah Allah yang dipahami oleh kami? Kita tidak boleh beribadat hanya kepada Allah sahaja. Kita tidak boleh menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang lain, dan kita tidak boleh melantik sesama kita, sama ada pemimpin ataupun padri-padri yang berlagak menjadi Tuhan, sama seperti Allah, mengadakan undang-undang sendiri, hak mengampun dosa dan lain-lain. Jika sekiranya mereka berpaling, katakan kepada mereka, kami adalah orang-orang Islam, kami orang Islam, mempunyai kepahaman kami sendiri. Masalah kamu, kepahaman kamu, itu hal kamu. Di sinilah mengapa Islam membenarkan orang Islam memakan makanan sembelihan Yahudi dan Kristian. Dinaskan oleh Quran, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Pada hari ini dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Makanan golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian halal kepada kamu. Sebabnya kerana mereka menyembelih ternakan yang halal dengan menyebut nama Allah, menunjukkan bahawa keizinan itu berlaku. Dalam negara kita, tuan Ibu pun tahu, di Sarawak telah diamalkan kata Allah ini, dan tidak menjadi perbalahan di antara orang Islam di Sarawak dengan orang Kristian. Apa yang penting ialah penjelasan. Kalau timbul salah faham, dialog di antara pemimpin-pemimpin agama, bukan diserahkan kepada mereka yang bebal dalam masalah agama, yang menggunakan hukum akal, bukan menggunakan nas, menggunakan hukum akal. Quran berpandu pada nas dan menggunakan akal, dua-dua sekali. Di sini kita boleh menjaga keharmonian. Malangnya perkara ini dibawa ke mahkamah, berlaku pembakaran gereja, berlaku pencemaran masjid, berlaku perkara yang negatif, menunjukkan bahawa kita tidak menangani isu ini dengan cara yang baik. Kita menerima secara positif bahawa mereka sudah mengatakan perkataan God, Lord, tak tepat dengan Tuhan. Mereka menerima perkataan Allah, maka kita masuk ke gelanggang mereka untuk menjelaskan secara positif. Ini peluang untuk kita berdakwah, bukan peluang untuk kita bergaduh. Tuan Pertua, dalam soal pendidikan dan pelajaran, hak pendidikan dan pelajaran masih tidak diurus dengan baik. Masih ramai yang tercecer dalam pendidikan.
dan sistem pendidikan yang gagal membangun modal insan. Peserta di pusat serenti lebih besar jumlahnya daripada mahasiswa universiti. Kalau dicampur dengan yang melepak, berlomba dan lain-lain yang masih berkeliaran, lebih berlipat ganda lagi jumlahnya.